Okey, sengit sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Salam 2 Ramadan. Salam 2 Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi yang barakah ini, pada hari Isnin 2 Ramadan yang barakah ini, seperti biasa kita akan memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, dan sama-sama membacakan Asmaul Husna. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah, kerana kita tidak pernah lagi kerana kita tidak pernah lagi mulakan ya, setelah sekian lama kita dah mula 7.30. Jadi saya perlukan tim. Saya harap ada tim yang bertugas dan dengar apa yang saya sebutkan ni. Ustaz pun boleh bantu ya. Tolong buat pengumuman di FB page. Di FB pun kena buat pengumuman, kena buat note ringkas tu yang dalam bentuk poster tu bahawa Ustazah Asmat sedang bersiaran untuk kuliah Riyadhus Salihin bermula jam 7 hingga 8 pagi. Jadi sama juga di Instagram untuk ajak. Jadi bagi kelas bagi kuliah bacaan Al-Quran memang kita mula pukul 8 hingga pukul 9.30. Itu melalui tiga rangkaian lah, melalui FB, IG dan juga TikTok. Tapi untuk kuliah Riyadhus Salihin kita boleh aturkan untuk 2 ni, untuk FB dan juga TikTok. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, hari ni dah 2 Ramadan. Bagaimana 1 Ramadan semalam kita manfaatkan tak sebaiknya waktu dengan memperbanyakkan amal ibadah dan amal soleh. Mungkin semalam baru kejutan, baru hari pertama, mungkin banyak rehat, mungkin banyak jimatkan tenaga, wallahualam. Ataupun petang tu dah excited, dah lepas asar untuk cari juadah berbuka. Kita boleh tengok waktu lepas asar sangat sibuk, jalan sangat jam kan. Jadi subhanallah, satu lagi semalam hari Minggu. Jadi mungkin hari pertama tu orang kata baru panah minyak kan, baru panah enjing. Kalau orang Gana panggil panah enjing, baru nak start. Walaupun ada orang dah mula awal lagi, masa Syakban, masa Rejab, tapi ramai yang baru mula pun semalam. Jadi kita faham, insya-Allah hari ini kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih bersedia untuk memenuhkan setiap saat di bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang terbaik. Subhanallah, insya-Allah. Okey. Jadi sahabat-sahabat di FB boleh bantu untuk tekan butang share supaya lebih ramai hadir. Ajak kawan-kawan, subhanallah, tag nama kawan-kawan dan sebagainya. Okey, saya nak mula ya. InsyaAllah kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mula dengan Al-Fatihah dulu, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi dan Asmaul Husna, InsyaAllah. Jadi boleh ya tim di belah sebalik tabir, di page pun kena buat pengumuman. Sebab sekarang ni ramai juga, walaupun orang friend Ustaz, dia tak dapat notification tu Ustaz. Okey, walaupun friend dia tak dapat notification yang tengah live, jadi pun kena buat pengumuman juga di page, di IG dan sebagainya. Sebab kita baru ubah waktu kan. Semalam saya kata saya nak buat pengumuman pukul berapa, pun tak buat juga pengumuman. Jadi minta maaf kalau kita buat pengumuman awal malam tadi, pukul berapa kuliah Riyadhus Salihin, pukul 4 pagi ke 4.30 ke pukul 7 ke. Jadi keputusannya dah pukul 7 setelah dibincangkan dengan tim dan sebagainya. Okey, subhanallah, alhamdulillah, kita mula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sama-sama muslimin muslimat, kita baca doa ayat ke-10 surah Al-Kahfi ni, tanda tangan semuanya kecuali yang bawa kereta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daripada sisimu ya Allah buat kami, kurniakanlah buat kami daripada sisimu ya Allah rahmatmu, kasih sayangmu, pertolonganmu, perlindunganmu ya Allah, petunjukmu ya Allah, rizkimu ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, daripada urusan kami, dalam urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Itu doa Ashabul Kahfi, Masya Allah, yang dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Sekiranya kita tidak mampu ataupun tidak kuat lagi kemahuan kita sehingga kita belum lagi menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka tolonglah hafal ayat yang ke-10 ini. Ia merupakan satu doa yang sangat mustajab, sangat mujarab. Doa ini sehingga dirakam di dalam Al-Quran. Maksud ayat ini adalah iz awal fityatu ilal kahfi, dan apabila para pemuda itu menuju ke Al-Kahfi, iaitu gua yang dinamakan Al-Kahfi. Maksud Al-Kahfi juga adalah gua. Faqalu, lalu mereka berkata, memang ini adalah ilham daripada Allah kepada pemuda Al-Kahfi untuk berdoa dengan Allah dengan cara yang bagaimana. Itulah dia muslimin muslimat, satu doa pada ayat yang ke-10 yang boleh melindungi kita daripada segala fitnah dan ujian dunia, segala fitnah dan ujian kematian, segala fitnah dan ujian di alam barzah dan juga di mahsyar kelak. Kerana itu daripada hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang beramal bukan sekadar menghafal, ya, membaca, beramal sekali dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, maka ia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Muslimin muslimat, kalau sekarang ni kita hadapi fitnah akhir zaman melalui media sosial dengan pelbagai bentuk ujian, tarikan, godaan dan sebagainya. Maksud fitnah ni bukan hanya perkhabaran yang dusta, tetapi fitnah juga membawa maksud ujian, cabaran, mehnah,
problematika. Apa saja muslimin muslimat yang boleh mengganggu iman kita, yang boleh menyebabkan mata, hidung, mulut, telinga kita ni melakukan perbuatan maksiat. Jadi apa sahaja bentuk gangguan terhadap iman, terhadap akhlak kita, subhanallah, melalui perkataan ataupun apa yang kita tuliskan, maka semua itu adalah bentuk fitnah akhir zaman. Sekiranya kita diselamatkan Allah daripada fitnah Dajjal, Ad-Dajjal itu adalah sebesar-besar fitnah. Sebesar-besar fitnah. Tipu daya yang paling besar, yang paling banyak manusia akan terpedaya. Tipu daya fitnah Dajjal adalah tipu daya yang paling besar yang menyebabkan manusia paling banyak terpedaya. Dan jika kita boleh dilindungi dan akan dilindungi oleh Allah daripada fitnah Dajjal, maka apa sangatlah dengan fitnah-fitnah yang lain. Jadi sebab itu 10 ayat awal surah Al-Kahfi ini daripada hadis yang sahih, Nabi SAW tinggalkan wasiat kepada kita untuk kita menghafalnya. Dalam hadis itu sebut menghafalnya, maksudnya bukan sekadar menghafal tetapi beramal memahaminya. Namun sekiranya tak mampu hafal 10 ayat ni, sebenarnya bukan tak mampu, cuma tak kuat mahu. Tak ada perkara yang boleh menghalang kita untuk menghafal 10 ayat ni kecuali tidak kuat sangat kemahuan. Orang kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, betul tak? Kita kalau bab dunia, kalau nak sesuatu, kita usaha sungguh-sungguh. Tapi ini bab akhirat ni, muslimin muslimat, lagilah kena usaha. Sorry ya, tadi nampak saya naik tudung. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita ulang lagi sekali 10 ayat yang terakhir. Kalau tak mampu, belum mampu, belum kuat mahu untuk hafal 10 ayat ni, maka kita hafalah ayat ke-10. Apa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Okey, ulang lagi semua sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu. Rahmat tu maksud dia umum, pertolongan, perlindungan, kasih sayang, rezeki, perhatian, pengampunan, semua itu dalam rahmat. Kita boleh masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Kita boleh selamat daripada api neraka Allah dengan rahmat Allah. Kita dilindungi daripada segala mara bahaya dunia dengan rahmat Allah. Kita memang perlukan sangat rahmat Allah, lebih daripada kita perlu makan, minum dan segala isi dunia. Kerana dengan rahmat Allah lah kita akan dapat seluruh dunia dan isinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat mati Allah sekalian, sambungan, wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami, subhanallah, dalam urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Jadi setiap hari kita berhadapan dengan tindakan yang perlu kita buat apa hari ini. Keputusan apa yang kita perlu buat. Nak makan apa, nak minum apa, nak makan kat mana, nak beli ke tak beli ni. Kan? Kadang-kadang kita ni perlu buat tindakan. Nak tulis apa ni, ayat yang terbaik, nak balas macam mana ni. Semua kita perlukan petunjuk. Jadi dalam ayat ini kita minta wahayyi lana, sempurnakanlah. Subhanallah, bukan minta yang biasa-biasa ni, bukan minta asal dapat petunjuk jadilah, tapi kita minta dalam ayat ni wahayyi lana, sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam segala urusan-urusan kami. Amrina tu semua urusan. Setiap hari kita tidak lepas daripada menguruskan sesuatu. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Subhanallah. Itu baru 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Dan ada dalam hadis yang lain, Nabi SAW meminta kita untuk membaca 10 ayat yang terakhir. Kalau 10 ayat awal, Nabi menggunakan perkataan menghafal. Dan ulama menyebutkan bukan sekadar menghafal, menghayati dan beramal dengannya. Subhanallah. Tapi 10 ayat terakhir ni Nabi meminta kita untuk membaca. Bukan sekadar baca ya, ada tuntutan memahami dan beramal juga insya-Allah. Okey, baca 10 ayat terakhir pula. Sekarang buka surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir, sama-sama baca, masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, insya-Allah seterusnya Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, adinda-adinda yang berada di TikTok, Ustazah tahu ramai yang di TikTok ni adalah anak-anak muda yang mungkin baru mengikuti kuliah saya, kuliah kekanda ni, Ustazah Asma ni. Subhanallah, makcik ni kan, ada umur yang remaja ni makcik ni. Subhanallah, aunty boleh, makcik boleh, nenek belum lagi lah ya. Umur 39, anak sulung umur 16. Ada yang banyak tanya macam-macam soalan di TikTok terutamanya. Hari ini merupakan kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke 128. Betul ke? Bukan 27. 28 lah. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke 128. Maksudnya dah 128 dah kuliah Riyadhus Salihin ni. Dan saya sendiri dah pun berceramah lebih kurang dalam sebenarnya daripada tahun 2010 lagi. Tapi aktif di media sosial ni 2017. Jadi ada yang tanya, kenapa Ustazah tak jawab soalan orang bertanya ketika live? Kenapa Ustazah tak jawab? Kenapa Ustazah tak respon? Lepas tu ada yang kecewa, Ustazah memang tak nak jawab. Macam tu. Ketika saya buat kuliah Riyadhus Salihin ni, saya baca, nampak tu soalan-soalan tu. Adik-adik, kakak-kakak, ibu ayah sekalian. Sebenarnya banyak dah soalan tu dah dijawab. Dah dijawab beberapa kali. Saya tengok soalan yang sama pun dah dijawab. Sebab itu, kalau insya-Allah kalian ada masa, saya doakan kalian ada masa, boleh tengok balik kuliah Riyadhus Salihin daripada yang pertama, dan boleh tengok juga ceramah-ceramah yang lain. Buka saja page, semua ceramah daripada 2017 ada dalam page rasmi Ustazah Asma Harun. Cubalah scroll tahun 2017, 2018, 2019. Ada kuliah-kuliah fiqh, ada buat sesi soal jawab. Namun insya-Allah untuk meraihkan follower-follower ataupun yang baru hadir, kawan-kawan yang baru, saya akan buat slot khas soal jawab sahaja. Tapi kalau nak jawab masa kuliah Riyadhus Salihin ni, nanti kita tak baca kitab. Sebab soalan non-stop nanti. Yang ni tanya, yang ni tanya, yang ni tanya. Jadi saya sebenarnya memang suka buat sesi soal jawab. Nanti kita fikirkan ada waktu yang memang fokus soalan jawapan. Itu sangat bagus, sangat menarik. Sebab dia terus pergi kepada apa masalah ummah, apa isu-isu kan. Baru kita faham sebenarnya ada yang tak tahu lagi perkara-perkara walaupun basic, dan kita raikan semua. Tadi yang saya lucu, bukan lucu, minta maaf, bukan lucu. Saya tengok ada soalan tu dan dia tanya tu macam serius. Subhanallah. Serius juga tu dia tanya apa? Ustazah, poligami hukum dia harus ke? Betul, poligami hukumnya harus. Maksudnya dibolehkan di dalam Islam. Bukan sunat, bukan dituntut. Subhanallah. Dan ia boleh berubah hukumnya berdasarkan keadaan. Daripada harus boleh jadi makruh, boleh jadi haram, dan boleh jadi sunat, dan boleh jadi wajib. Macam tu. Pendetailan kalau saya kupas yang ni memang tak cukup pun 1 jam. Kenapa saya ada authority, bukan authority sangat lah ya muslimin muslimat. Kenapa saya bolehlah nak kupas sebab poligami, bukan sebab pengalaman sendiri, tapi saya belajar daripada pengalaman orang lain yang melalui poligami, dan juga pengalaman saya menguruskan kes-kes poligami. Untuk makluman, sebelum ini saya sebagai ketua unit runding cara ataupun kita panggil kaunselor. Sorry ya, mata ni jadi pedih. Tisu berair. Subhanallah. Kes-kes dulu kalau Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, muslimin muslimat, mewajibkan apa jua kes masalah rumah tangga, untuk penceraian baik ke, untuk fasah ke, untuk taklik ke, pasal nak buat pengesahan rujuk ke, nak buat apa sajalah, bahkan permohonan poligami ke, kan, mahkamah minta melalui Jabatan Agama dulu melalui proses kaunseling. Jadi saya contohnya datanglah kes poligami. Untuk tujuan apa? Nak mohon poligami ke, ataupun poligami bermasalah ke, nak bercerai ke, isi keempat datang, isi kedua datang ke, isi ketiga ke, suami sendiri datang ke. Jadi saya akan dengar dulu.
Lepas tu kita buat perbincangan, kita buat kaunseling. Selepas itu saya yang akan tulis surat iringan. Saya sendiri akan tulis surat iringan dan beri laporan sikit, dan cadangan kes ini untuk apa? Kan cadangan permohonan disokong contohnya. Okey, kes ini dicadangkan untuk fasah ini disokong, permohonan fasah. Jadi muslimin-muslimat, hakim mahkamah ni dia tak sempat nak dengar penjelasan panjang lebar. Kes setiap hari banyak. Dia tak ada nak, mungkin setengah hakim dia kalau kes tak banyak dia dengar jugalah. Tetapi hakim ni kadang-kadang surat kita, laporan kita pada undang cara ni lah dia merujuk. Sebab dia dah berikan kepercayaan, kadang-kadang dia jadi hakam untuk menilai kes ini. Jadi sebab itulah muslimin-muslimat, kadang-kadang saya ada banyak bercakap pasal rumah tangga daripada pengalaman tugas. Dan tugas berada di tempat tu bukan mudah. Sebab apa pun laporan, apa yang kita buat dalam perbincangan, dalam sesi kaunseling, kadang sampai 5 sesi, kadang berbulan-bulan, barulah kita pergi bawa kes tu ke mahkamah. Sebab dia antara dua, sama ada kes tu tutup dengan berdamai, dengan cara yang baik. Itulah matlamat utama kita sebagai kaunselor ataupun perurucara di rumah tangga di Jabatan Agama. Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara baik, maka barulah kita pergi bawakan kes tu ke mahkamah. Tapi sekarang saya rasa hampir semua jabatan agama dan juga mahkamah tak buat dah syarat tu. Maksudnya ramai orang boleh direct ke mahkamah tanpa melalui proses runding cara di Jabatan Agama. Itu yang saya tahulah. Mungkin ada negeri yang masih lagi beramal dengan untuk daftar kes masalah rumah tangga kena melalui Jabatan Agama dulu. Kalau masa saya ya, tapi sekarang banyak amalannya direct ke mahkamah. So sebab itu kes-kes penceraian terlalu tinggi mendadak-dadak. Sebab sampai ke mahkamah, tu hakim tanya, okey ni nak mau apa? Okey, dengan penjelasan, okey terus jatuh. Terus gini. Maksudnya, tapi kecuali kalau ada lantik peguam kan, dan mereka ada nak pertahankan, mereka tak bersetuju dengan permohonan cerai ke apa ke dan sebagainya. Jadi itu saja ya muslimin-muslimat. Kalau nak cerita detail tu macam mana jatuh haram, jatuh sunat, jatuh makruh, jatuh wajib tu, dia pendetailan, kena hati-hati sebab ini isu yang sensitif. Alhamdulillah muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, jom kita pergi ke kuliah Riyadhus Salihin kita. InsyaAllah kalau siapa yang biasa ikuti kuliah-kuliah lain saya sebelum ni, sebenarnya banyak dah juga kita cover soalan-soalan, isu-isu semasa, soalan-soalan fiqh kan, bab benda basic-basic. Sebab awalnya dulu saya memang mengajar banyak fiqh sebab saya bidang syariah ni fiqh lah. Itu memang kos saya belajar daripada degree sampai master. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ya Masya Allah, jom kita akan buka kitab Riyadhus Salihin kita. Siapa yang tak ada, anda boleh dengar baik-baik dan boleh tulis. Anda boleh beli juga di Shopee kami, galleryuah.com, itu website, ataupun Gallery UAH. UAH tu nama saya lah, Ustazah Asma Harun. Gitu. Okey, insya-Allah. Sekarang kita akan membacakan pada hari ini, subhanallah. Hari tu kita dah sharekan satu doa yang sangat baik. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Jadi hari ini kita akan sambung pada muka surat 100, muka surat 100, nombor hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 dalam tajuk yang ke-7. Kita tajuk bab yang ke-7, tajuk apa? Boleh tuliskan tak kita tajuk apa? Kita tajuk apa muslimin muslimat? Siapa yang dah selalu ikuti kuliah Riyadhus Salihin, kita tajuk apa sekarang? Kita bab ke berapa dan tajuk apa? Saya nak tengok ni, siapa yang ikut ni? Tajuk apa? It's me Farhan. Tajuk apa? Ayu Isman 22, Muni Makdis. Kita dah masuk tajuk yang ke berapa sahabat-sahabat? Jom follow Ruzana Marzim ni. Betul Syami Minuh jawab yakin dan tawakal. Yakin. Betul Nazira Hashim kata bab 127. Yakin dan tawakal. Bab 127 tu kuliah Riyadhus Salihin yang ke-127, yakin dan tawakal. Takwa, yakin dan takwa. Ada yang jawab yakin dan takwa. Sebenarnya bab yang ke-6 kita dah belajar bab takwa. Sekarang bab yakin dan tawakal. Terima kasih Inilah Jaya. Mas Rijun pun jawab yakin dan tawakal. Juliana Friday jawab yakin dan tawakal. Rubia Sairin is watching. Banyak ni sahabat-sahabat. Okey, boleh tak tuan-puan sekalian tolong saya, anda share, lepas tu ajak dengan tajuk jom belajar bab yakin dan tawakal. Pertama,
Kalau dapatlah ya, kalau dapat, ada orang segan nak tekan butang share, nak ajak orang-orang ni, dia segan, saya faham. Kalau tak pun, sekarang ni boleh tak sahabat-sahabat di FB tuliskan nama-nama, tag nama-nama anak-anak ke, menantu, kawan-kawan, suami ataupun isteri. Tag, lepas tu tulis jom belajar yakin. Macam tu kan. Belief. Jom belajar yakin dan tawakal. Macam tu. Yakin dan tawakal bab yang ke-7. Okey, kita tengok. Ada orang yang faham ni, subhanallah. Okey, ada yang kata bab takwa. Sebenarnya bab takwa bab yang ke-6. Kita dah habis pun bab takwa. Sekarang ni kita bab yang ke-7. Bab yakin dan tawakal. Okey, saya nak baca lagi ni komen-komen. Jabatan Kaunseling dah tak function Ustazah, tak membantu langsung. Maaf saya bercakap dari pengalaman. Jam Sari Hassan. Ini ada yang bagi respon apa yang kita ni. Jam Sari Hassan, Jabatan Kaunseling dah tak function Ustazah, tak membantu langsung. Maaf saya bercakap dari pengalaman. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya sebenarnya saya mengakui ada kebenaran apa yang Tuan Jam Sari ni sebut. Sebab ada banyak klien-klien datang jumpa saya, dia kata, Ustazah, saya pergi ke Jabatan Kaunseling, bahagian kaunseling, saya tak sebutlah negeri mana ya, dengan harapan kaunselor tu ataupun ustazah tu boleh bantu untuk menyelamatkan rumah tangga saya. Jadi saya buat aduan. Bila pergi, saya ajak suami pergi untuk bincang, untuk mungkin dengar khidmat nasihat. Tapi bila cik suami kata nak pisah, terus saja tanpa ada kaunseling, tanpa ada nasihat, tanpa ada pandangan, tanpa sekian-sekian, terus saja proceed ke mahkamah. Kata kalau nak cerai, tak payahlah nak susah-susahkan. Kalau dah nak bercerai tu, ceraikan je. Jadi tuan-puan sekalian, ini bergantung kepada siapa anda jumpa. Saya akui bukan semua orang sedaya upaya akan jalankan tugas dengan sebaik mungkin. Ada orang merasakan tugasnya adalah hitam dan putih saja. Nak cerai, tak nak, tak payah. Macam tu. Subhanallah. Sebab itu, subhanallah, wallahu alam ya, pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga, satu-satu kes memang susah sangat nak lepas. Bahkan saya sendiri buat inisiatif apa, kalau balik buat solat hajat khas untuk klien. Subhanallah. Kadang-kadang dengan klien tu jugalah menangis sama dan beri kesedaran. Dan banyak perceraian yang berlaku sebenarnya punca daripada tak ada ilmu. Punca sebenarnya tak ada ilmu. Bila dijelaskan dari sudut ilmunya macam ni, sebenarnya Islam begini, banyak sangat alhamdulillah kes 80% tak jadi cerai. Maksudnya datang nak bercerai, tapi bila pergi, ini pengalaman saya sendiri. Sebab itu kadang suami saya kata kenapa teruk sangat ni kan, penat terlampau. Kadang-kadang 2 jam sesi, sejam setengah, 2 jam, itu normal. Maksudnya sedaya upaya bagi faham dan supaya bertahan. Dan alhamdulillah banyak rumah tangga boleh diselamatkan. Yang asal datang dua-dua nak bercerai pun, kita kata, kita ulang, kita suruh diingat balik kenangan-kenangan kan, kita muhasabah sama-sama dan bagi tip-tips amalan, pergi minta berubat, kadang-kadang akhirnya dapat pulih. Yang saya, kalau saya tengok kes ada anak lagi, saya ambil serius. Tapi itulah dia ya. Dan saya pasti ada lagi pegawai-pegawai Indonesia yang sangat bertanggungjawab, yang sedaya upaya bantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebab masyarakat kita sangat tenat, mereka perlukan sumber-sumber ilmu di tempat yang betul. Jadi macam itulah tuan-puan sekalian. Jadi kita doakanlah. Okey, kita tengok ada yang faham, ada yang tak faham. Saya minta tuan-puan sekalian tag nama. Ada yang faham ni. Contoh kan dia tag nama anak-anak dia, Cik Yaya ni, terima kasih. Dia tulis nama, tak tahulah mungkin adik-beradik ke apa ke. Nurul Iman, Muhammad Ifat, Nurul Inara, Hamrud Zainab Abidin. Jom belajar bab yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Macam tu. Kita tag nama, pandai kan tag nama, lepas tu kita kata jom belajar bab yakin dan tawakal. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekarang kita akan membacakan hadis yang ke-8. Tulis hadis yang ke-8. Ia merupakan hadis yang ke-81 dalam kitab Riyadhus Salihin. Terima kasih yang hadir lebih kurang dalam hampir 4,000. 3? Bukan 4,000, hampir 5,000. Campur dengan TikTok. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu
Abdillah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy al-Yati at-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Qala nazartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi li absarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnainillahu salisuhuma muttafaqun alaih. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan dengan hadis ini menambah-nambahkan lagi keyakinan dan mengajarkan kita kaedah bagaimana untuk yakin. Daripada hadis ini kita akan belajar kaedah bagaimana untuk yakin. Subhanallah. Okey, kita baca terjemahan hadis ni. Ustaz, tengok WhatsApp. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Subhanallah. Ia, ayahnya dan ibunya termasuk golongan sahabat. Berkata, saya melihat, siapa ni muslimin-muslimat? Siapa ni? Panjang ni nama bin sampai nenek moyang dia. Siapa yang berkata ni? Sayyidina Abu Bakar. Ini hadis ni daripada Sayyidina Abu Bakar yang menyampaikan hadis Nabi ni, yang menyampaikan cerita yang berlaku ni. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tulis Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? BFF Nabi, best friend forever Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, saat Sayyidina Abu Bakar nak meninggal dunia, wajahnya macam bercahaya. Padahal orang nak meninggal dunia susah hati kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar seolahnya dia gembira dengan dekatnya dia dengan kematian. Bila anaknya Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, kan, macam menunjukkan rasa sedih, Sayyidina Abu Bakar memujuk anaknya dengan mengatakan bahawasanya dia sebenarnya bahagia dan tidak sabar untuk bertemu yang dicintainya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mencintai Rasulullah melebihi nyawanya, melebihi dirinya, melebihi sayang dia kepada anak, sayangnya kepada isteri, melebihi sayang dia terhadap ibu dan ayah, dan melebihi sayang terhadap setiap sen harta. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar sahabat yang membelanjakan semua. Kalau kita ada PT 10,000, duit 10,000, bayangkan 10,000 tu kita bagi. Sayyidina Abu Bakar begitu sehingga ditegur oleh Rasulullah SAW. Sebab itu bila dekat dengan kematian, Sayyidina Abu Bakar menyatakan kegembiraan, menunjuk kegembiraannya seolahnya kejap lagi dia akan jumpa dengan orang yang dicintainya. Itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Ini makam Rasulullah, sebelahnya Sayyidina Abu Bakar dan sebelah lagi adalah Sayyidina Umar. Masya Allah, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang kedua. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri menceritakan peristiwa ketika berlakunya hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah. Dan Allah memang pilih, Allah perintahkan Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah. Sedangkan kita tahu Sayyidina Umar lagi berani, lagi tangkas, dan musuh pun takut pada Sayyidina Umar. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar pula dikenali sebagai orang yang lemah lembut, orang yang santun. Maksudnya boleh dibuli-buli orang lah. Sayyidina Umar bila dia nak pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia siap melakukan hijrah secara terbuka dan beri warning. Apa warning Sayyidina Umar? Dia keluarkan pedang, dia pun bercakap dengan kuat. Dia pergi tunai dulu solat 2 rakaat di sekitar Kaabah, dia buat tawaf. Lepas tu dia buat pengumuman, siapa yang nak, ini Sayyidina Umar punya karakter, siapa yang mahu seorang wanita menjadi balu kerana kematian suami, dan siapa yang mahu anak-anak menjadi yatim piatu, dan siapa yang mahu si ibu menangisi kematian anak, maka bertemulah denganku di sebalik bukit ni. Macam tu bagi warning. Maksudnya dia bagi tahu terus terang secara terbuka yang dia akan melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah untuk misi mengembangkan agama Islam.
Sebab apa? Masa tu mereka ni memang diserang tu apa semua, tapi Saidina Umar cara terbuka bagi warning. Datang siapa nak halang dia nak pergi hijrah ni, dan siapa yang nak anak-anak kematian bapa menjadi yatim, siapa yang isteri nak jadi balu kematian suami, dan siapa ibunya nak menangisi kematian anak lelakinya, maka bertemu denganku di sebalik bukit. Tak ada siapa yang berani nak lawan Saidina Umar, masing-masing takut. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, itu karakter. Tetapi Saidina Umar diceritakan adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat kuat menangis, sangat banyak menangis, sangat mudah menangis. Walaupun dia memang karakternya tegas, karakternya seorang yang progresif, inovatif, banyak bina sesuatu yang tak terfikir oleh masyarakat ketika dia jadi khalifah. Dia bina macam-macam kementerian dan perluasan kuasa yang sangat laju dan luas ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar. Tapi dia lah orang yang sangat kuat menangis. Dengar bacaan Quran je menangis, berdoa je menangis, zikir je menangis. Maksudnya inilah tangisan pejuang yang sebenar. Sebab itu tangisan adalah kekuatan para nabi terdahulu, kekuatan para sahabat. Tangisan kerana Allah. Tangisan kerana Allah. Mereka tidak pernah menangis saat diri mereka dicaci, dihina, difitnah. Mereka tak menangis. Mereka dipukul, diterajam. Mereka tak menangis. Mereka tidak akan menangis hal-hal berkaitan dengan diri mereka. Tetapi mereka akan menangis hal-hal berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan ancaman Allah, berkaitan dengan apa janji-janji Allah. Dan mereka akan menangis apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah, menangis apa saja yang berkaitan dengan Islam, agama Allah. Jadi itulah hakikat tangisan yang menguatkan jiwa. Bukan kata nangis tu macam perempuan, tapi inilah sifat dan akhlak para nabi terdahulu, para alim ulama sampai hari ini mudah menangis kerana Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, kita nak baca ni apa yang Saidina Abu Bakar, BFF, best friend forever Nabi, sampai sekarang di alam barzah pun duduk sebelah. Subhanallah, sampailah ke syurga. Allah SWT jamin Abu Bakar fi jannah. Nah, SWT jamin Saidina Abu Bakar di syurga bersama dengan Nabi. Okey, Saidina Abu Bakar cerita, dia kata, saya melihat kaki-kaki orang-orang musyrik ketika sedang berada dalam gua, dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita. Lalu saya berkata, Ya Rasulullah, seandainya saja seseorang daripada mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka melihat keberadaan kita ini. Lantas beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, Hai Abu Bakar, apakah engkau menduga bahawa kita ini hanya berdua saja? Allah lah yang ketiga daripada kita ini. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin tak faham lagi kan? Itu yang saya nak jelaskan. Kita tinggal dalam 10 minit saja lagi. Kita kena berhentikan sebab pukul 9 kita akan mula tilawah Al-Quran. Okey, muslimin muslimat. Pukul 8 tilawah. 8? Memang pukul 8. Okey. Oh sorry, pukul 8. Saya sebut pukul 9 Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Ceritanya, kita kena faham. Kan sengit sikit ni, sekejap. Tak apalah sengit pun ya. Yang penting tuannya jangan sengit. Tudung sengit tak apa. Cantik kan warna ni kan? Ini antara warna terbaru tudung baik Ustazah Asma Harun. Ada macam-macam saiz. Menyelit tu. Okey, kisahnya macam ni, muslimin muslimat. Ketika peristiwa hijrah, Nabi SAW menunggu-nunggu perintah Allah. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang dah gerak dulu. Yang dah sampai dulu dah di Madinah. Mereka menunggu di sana. Kan Saidina Umar pun gerak dulu. Kan berapa orang sahabat Nabi gerak dulu. Rasul menanti-nanti menunggu-nunggu ni perintah daripada Allah pada waktu yang tepat, bila yang Allah perintahkan Rasulullah supaya berhijrah. Dan bila Rasulullah diperintah untuk bijah, Rasul diperintahkan bijah dengan Saidina Abu Bakar. Beza umur Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah dikatakan 2 tahun sahaja. Maksudnya umur Rasulullah 53 ketika hijrah, umur Saidina Abu Bakar pula lebih kurang 55 tahun. Dua best friend forever ni lebih kurang sebaya, beza 2 tahun saja. Ustaz boleh tolong cari tak? Saya sebenarnya rasa confuse sikit sama ada Abu Bakar muda 2 tahun daripada Nabi ataupun tua lebih 2 tahun daripada Nabi. Dan kita tahu Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar adalah besan
besan. Tak, sorry. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar hubungannya adalah mertua dan menantu. 2 tahun lebih muda. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Bermaksud Rasulullah umur 53 ketika hijrah, Abu Bakar umur 51. Tulis. Abu Bakar 51, Rasulullah umur 53. Beza 2 tahun. Jadi, 2 orang sahabat baik dan hubungan selain daripada best friend forever, mereka berdua ini juga adalah menantu dan mertua. Sayyidina Abu Bakar adalah bapa mertua Nabi. Anaknya Sayyidatina Aisyah bernikah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah menantu Nabi. Tetapi hubungan berdua ini lebih dikenali sebagai sahabat baik. Soalannya, sahabat baik ini boleh menjangkaui melepasi daripada hubungan menantu dan mertua. Apabila menantu dan mertua boleh jadi kawan baik, maka banyak sangat kebaikan dan manfaat yang boleh diperolehi. Sebab itu, jika menantu dan mertua sentiasa dengan pangkat dan kedudukan, kau tu menantu, ku ni mertua, itu kadang hubungan tu jadi renggang. Tapi kalau boleh pergi jalan sama-sama, boleh shopping sama-sama, boleh berkongsi cerita, hubungan itu jauh lebih baik daripada hubungan menantu dan mertua. Kita dapati ramai menantu dan mertua ni macam anak sendiri. Boleh jadi kawan, boleh jadi geng, macam tu. Jadi bagaimana Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, kita lebih kenali mereka adalah sahabat. Itu sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan Abu Bakar adalah mertua, Sayyidina Umar juga mertua Nabi, Hafsah binti Umar juga salah seorang isteri Nabi. Jadi 2 sahabat baik ni boleh digelar sebagai warga emas. Bukan orang muda dah ni, nak menempuh perjalanan yang sangat mencabar ketika peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Perjalanan yang sangat mencabar tuan-puan sekalian. Sebab ketika ini Abu Jahal, Abu Lahab telah memberi pengisytiharan. Siapa yang dapat tangkap hidup-hidup Muhammad dan Abu Bakar, siapa yang boleh bunuh ataupun tangkap hidup-hidup, akan diberikan hadiah berupa, ada yang katakan 100 ekor unta merah, ada yang kata sekian-sekian, dan harta yang paling berharga saat itu adalah unta merah. Kalau kita sekarang, emas lah. Kalau ada orang bagi tawaran, siapa yang boleh tangkap hidup-hidup, kan akan diberikan 100 kilo emas. Tuan-puan sekalian, ada tak sekilo emas kat rumah? Pernah tak orang beli kedai emas nak beli sekilo? Mungkin adalah orang kaya-kaya kan. Sekilo tu berapa? Bayangkan jika ditawarkan 100 kilo emas. Apa yang berlaku? Para pengganas, para pembunuh upahan, semua tak biasa bunuh orang, tak biasa pergi tangkap orang pun semua keluar mencari-cari 2 susuk tubuh ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan baginda yang mulia Nabi SAW. Cari ni. Sebab itu ketika peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh para pedagang, oleh para musafir. Sebenarnya macam kita lah, pergi Kelantan, pergi Kedah apa, dah ada laluan biasa. Tiba-tiba kita nak lalu ke hutan, kan pelik. Jadi itulah yang berlaku pada ketika itu. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar mengambil jalan yang tidak biasa dilalui, dan antaranya melalui bukit Sur. Masya Allah. Bila pergi ke Bukit Sur, Jabal Nur dapat wahyu Rasulullah bersembunyi di Jabal Sur lah kan Ustaz? Rasulullah bersembunyi di Jabal Sur kan? Okey. Di Jabal Sur, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Jabal Sur ini saya dah pernah naik. Batu-batu tajam dan sangat tinggi. Muslimin muslimat, di Bukit Sur ataupun di Gunung Sur itu ada satu gua yang tidak pernah manusia masuk beratus-ratus tahun. Dan gua itu lebih kepada tempat tinggal binatang-binatang berbisa. Binatang-binatang berbisa. Dan disebabkan itulah tuan-puan dimati Allah sekalian, mereka ni, para penjejak-penjejak ni nak tangkap Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ni, tidak terfikir bahawasanya Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar akan duduk di Bukit Sur tu, di Gua Sur tu. Tak terfikir, muslimin muslimat. Kenapa tidak terfikir? Kerana mereka tahu, mereka ni zaman-zaman tu memang suka duduk dalam gua. Gua tu, gua ni, dah jadi kebiasaan gua-gua ni. Kan, subhanallah. Tapi ada gua yang biasa masuk. Dan gua tu memang mereka kata, memang gua yang terbiar, dan dalam tu ada banyak binatang-binatang berbisa. Jadi manusia memang tak masuk.
Jadi fikir logik akal memang mustahil. Dua sahabat baik ni akan bersembunyi di gua Sur tu. Lepas tu muslimin muslimat, akhirnya adalah juga sekumpulan penjejak ni, pembunuh upahan ni. Dia naik ke Bukit Sur yang sangat tinggi itu, kan, Gunung Sur ni, Bukit Sur ni yang sangat tinggi. Dia naik. Dia sampai dah depan pintu gua. Dah sampai depan pintu gua, muslimin muslimat. Dah sampai pintu gua. Dan ketika ini Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah memang nampak dah kaki para, maksudnya tentera ni, musuh-musuh Islam ni, kan, duduk dah depan pintu gua. Subhanallah. Lalu ketika inilah Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, dia kata apa? Saya melihat kaki-kaki orang-orang musyrik ketika kita sedang berada dalam gua dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita. Masya Allah. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, seandai saja seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya. Maksudnya kalau ada yang tunduk, kan, daripada berdiri ni, pasal ada yang tunduk. Tunduk. Faham ya? Tunduk nak tengok ada siapa-siapa tak? Ni, seandainya saja seorang daripada mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan dapat melihat keberadaan kita ni. Mesti terus nampak kita ni, ya Rasulullah. Sebab apa tuan-puan sekalian, saya dah pergi Gua Sur ni, saya dah pergi Bukit Sur. Jabal Sur ni lebih tinggi daripada Jabal Nur. Jabal Nur terima wahyu di Gua Hira. Jabal Sur ni lebih tinggi, kena naik 3 bukit. Dalam bukit tu tak ada pokok, tak ada apa, batu-batu dan tak ada tangga macam Jabal Nur. Subhanallah, alhamdulillah saya dah naik masa umrah bulan 11 hari tu. Masya Allah, muslimin muslimat. Jabal Sur, Gua Sur ni bukan macam kita bayangkan gua kita kat Malaysia. Kan, gua kita kat Malaysia tu kan masuk dalam, boleh menyorok kat dalam. Guanya kecil je. Daripada depan nampak, daripada belakang pun nampak. Macam dia batu besar, lepas tu ada lubang. Maksudnya dia bukan gua yang akhirnya ni, tak. Gua yang daripada atas, daripada bawah nampak, lepas tu pergi ke belakang pun nampak. Dia macam, bukit, contohlah bukit, lepas tu ada gua tengah. Faham tak? Ada gua tengah. Kita kat Malaysia ni gua-gua pada bukit, lepas tu masuk ke dalam, makin gelap tak? Ini masuk keluar. Bukit, gua kecil sahaja. Jadi tuan-puan saya boleh faham ya, sebab apa Sayyid Abu Bakar Rasulullah tak boleh masuk dalam lagi? Sebab masuk dalam lagi atas kepala. Itu yang Sayyid Abu Bakar kata, para musuh ni atas kepala kami. Sebab dia orang duduk di atas gua tu, kan, jika mereka tunduk, mereka akan nampak. Memang kita boleh naik atas gua tu, kita boleh jalan atas gua tu, daripada belakang pun. Gua kecil saja. Jadi tuan-puan dimati Allah, macam khemah lah, macam kan. Tapi muatlah, bila kami masuk, nak berdiri pun tak boleh dalam gua tu. Memang kena menunduk, sampai sudah keluar pun menunduk. Memang tak dapat pun nak berdiri tegak ke apa, sebab gua tu kecil saja. Jadi Sayyid Abu Bakar kata ketika itu, sekiranya salah seorang tunduk, pasti akan melihat kita ni. Lalu apa jawapan Rasulullah? Sebab Rasulullah tengok bahawasanya Sayyid Abu Bakar macam dah risau, dah bimbang. Macam, ya Rasulullah, macam habislah kalau tunduk je, habislah kita kena tangkap ramai-ramai ni. Habislah kita. Macam soalan macam tu lah, Sayyid Abu Bakar risau. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul jawab, faqala ma zannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Sayyid Abu Bakar pun menjawab, Rasul menjawab, hai Abu Bakar, apakah engkau mengira bahawasanya hanya kita berdua saja? Adakah kamu mengira kita dua je dalam gua ni? Allah lah yang ketiga di antara kita. Masya Allah. Nabi SAW pujuk Sayyidina Abu Bakar. Nak katanya bab yakin ni dan tawakal ni memang kena sentiasa kita perbarui. Kita kadang yakin insya-Allah Allah tolong kita, tapi bila tang kena ujian tu kita pun menggagau juga kan. Kita lupa juga Allah bersama kita. Sebab itu kadang ada orang yang akan menguatkan kita. Sebab tu kena cari orang yang tepat. Kalau cari orang yang salah, kita mengadu masalah kita, itulah saya dah cakap. Tak nak dengar. Kalau buat macam ni, kalau aku jadi engkau lah, aku akan gini. Jumpa orang yang salah, nasihat pun salah, mengeruhkan lagi keadaan. Jumpa orang alim, jumpa orang-orang saleh, kadang-kadang dia terus tanam keyakinan. Dia cakap apa? Ustazah nak risau apa? Kan, kadang-kadang lah saya jumpa orang-orang saleh kan, minta khidmat nasihat bila ada ujian masalah. Ustazah nak risau apa? Ustazah rasa Ustazah buat perkara yang betul ke tak? Ustazah cek,
Cek Ustazah, ada ilmu Ustazah boleh cek betul ke salah. Saya tengok apa yang risau apa, Allah kan ada. Allah kan ada. Allah bersama-sama. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang yang bertawakal, yang percaya dan yakin dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Ayat tu nampak simple, tapi bila kita dalam keadaan memerlukan, keluarlah ayat. Allah kan ada. Allah bersama. Saya bukan seorang. Allah. Bila Allah bersama, tidak ada apa-apa ketakutan, tidak apa-apa kesedihan, tidak ada apa-apa kerisauan. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, contoh. Sebab itu, bila kita dalam keadaan rasa tak ada siapa bersama dengan kita, ingatlah yang kedua adalah Allah. Muslimin muslimat, Nabi sendiri sebut kepada Sayyid Abu Bakar, adakah kamu mengira dalam gua ni kita berdua saja? Yang ketiga adalah Allah. Muslimin muslimat, ujian bersama kita ada Allah. Kalau kita berdua sedang hadapi, ingatlah yang ketiga adalah Allah. Kalau kita sedang hadapi ujian tu dengan anak-anak, dengan suami, ingatlah yang keempat itu adalah Allah. Allah sentiasa bersama dengan kita. Cuma kita sahaja tidak merasai kebersamaan Allah, ataupun kita tidak mengiktiraf, ataupun ujian lebih berat adalah kita tak merasakan hidup kita memerlukan Allah. Sebab itu kita belajar ni daripada kecil, orang muda, orang tua, tak kiralah umur berapa, kita kena belajar menyebut kalimah Rasulullah dan juga sahabat Nabi, dan juga kalimah ini juga disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Muslimin muslimat, kalau anda dalam keadaan tersepit, terduduk, sedih, jatuh bankrupt, dihina, dimaki, difitnah, apa berlaku dalam hidup anda, sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, rugi kita ada Allah yang maha hebat, yang maha kuasa, kita tak manfaatkan talian hayat yang paling terbaik, iaitu menghubungi Allah saat kita perlu, saat kita mahu, saat kita rindu. Sebab segala-galanya daripada Allah. Kasih sayang kita nikmati saat ini daripada Allah, ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Rizki sekecil apapun sehingga sebesar-besar apapun daripada Allah, ya Razak. Kekayaan yang dimiliki daripada Allah, ya Ghani ya Mughni. Kemiskinan juga adalah satu kurniaan daripada Allah jika kita memahami. Kesihatan yang kita sedang nikmati, Allah ya Salam yang maha memberi kesejahteraan. Ketenangan yang kita rasai daripada Allah ya Mukmin yang maha tenang dan memberi ketenangan. Kelapangan jiwa, kelampangan rizki daripada Allah ya Wasi yang maha luas. Saat kita berada di atas juga datang daripada Allah, saat kita berada di bawah juga dengan kasih sayang Allah. Semuanya kullu hal minallah, setiap sesuatu, setiap apapun daripada Allah. Sekarang dah pukul 8.05, sedang elok 1 jam, tadi mula 7.05. InsyaAllah kuliah Riyadhus Shalihin selepas ini akan diteruskan pada setiap hari bermula jam 7, berakhir pukul 8. Pukul 8 akan bermula tilawah. Jadi habis ni saya akan tutup. Jadi tuan-puan ambil Al-Quran, ambil wuduk, sebaiknya menghadap kiblat. Kita nak menyambung bacaan Al-Quran kita pada juzuk ketiga dan keempat. Untuk siapa yang belum tahu, insya-Allah setiap hari di bulan Ramadan kita akan baca 2 juzuk. Di melalui 3 media rasmi Ustazah Asma Harun. Yang pertama, page rasmi ni di TikTok dan juga di IG. Jadi banyak kelebihannya tuan-puan sekalian. Bila kita dah dapat habis 2 juzuk sehari tu pagi, kita rasa lega sangat. Kalau tak, kita tu rasa ada hutang je, belum baca Quran ni. Tapi dah settle. Jika anda tak dapat nak baca, anda pasang je earphone, pasanglah apa-apa, anda dengar sahaja pun dah dapat pahala. Jadi tak dapat nak ikuti, dengar. Orang yang uzur hid ke, tengah buat kerja ke, tengah drive ke, dengar. Dan kita akan ada 4 kori jemputan lagi hari ini, dan mereka akan bergilir baca 10 muka surat, 10 muka surat, 1 juzuk, 10 muka surat, 10 muka surat, maka semuanya adalah 2 juzuk. Kenapa buat 2 juzuk Ustazah, tak 1 juzuk? Supaya kita ada backup. 15 hari bulan kita dah buat majlis khatam bersama-sama. Jadi 2 kali khatam Al-Quran. Backup apa? Contoh wanita yang haid, maka bila kita buat 2 round, dia akan boleh ikuti nanti selepas ni. Tuan-puan sekalian, mungkin ada yang semalam Ustazah, saya tak tahu, saya tak follow pun 1 juzuk, 2 juzuk tu. Jadi boleh ke hari ni terus nak baca juzuk ketiga? Nak ikuti ni? Nak dibimbing oleh ustaz baca ni? Jawapannya boleh.
Tak ada masalah pun. Kita baca langkau. Kita ada tertinggal. Kita bacalah hari ni juzuk 3, 3, 4. Nanti cover lah. Bila ada masa, cover lah juzuk kedua. Ataupun tunggu pusingan kedua nanti, barulah cover balik juzuk pertama dengan kedua. Faham ya? Bukan wajib kena ikut turutan. Sebab itu ada orang mula tengah dululah, ada orang mula depan lah, dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita cuba nekat untuk Ramadan kali ini 2 kali khatam. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya 1 kali khatam. Jadi saya tahu ramai yang tak dapat pergi tadarum di masjid-masjid, surau-surau. Jadi anda boleh ikuti setiap pagi. Bermula jam 8 ni dah lebih dah ni, 8.10 lah kejap lagi kan. Sejam setengah je habis 2 juzuk. InsyaAllah. Kalau hilang suara jangan minum air, berhenti rehat je sekejap. InsyaAllah. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Sekarang berada di juzuk berapa yang tanya? Tengok ada yang dah juzuk 7. Tahniah. Alhamdulillah. Terbaik. Jangan pula kata riak. Orang zaman sekarang kalau kongsi buat kebaikan, riak terus. Macam mana kita tahu riak tu penyakit masalah hati? Jangan nak nilaikan orang terus riak. Lebih baiklah berkongsi kebaikan daripada berkongsi maksiat tu. Ramai sangat. Semalam pun kita tengok macam-macam lah. Hati-hati kita ni kan berpeluk sakar macam tak ada apa-apa. Jadi mereka pun mempromosikan maksiat walaupun di bulan Ramadan. Maka kita mempromosikanlah, kita memberi inspirasi dan mempromosikan amal baik. Kalau ikutkan baca Quran tu pun macam riak juga kan, baca Quran live tu. Baca Quran live riak, tunjuk baca Quran. Sudah, semua benda nak meriakkan orang. Orang yang tuduh orang lain riak, bimbang dia tu yang riak. Macam mana dia tahu perbuatan tu riak? Mungkin sebab dia buat macam tu dia akan riak. Jadi janganlah, walaupun kita nampak macam mana pun menuduh orang meriak dan sebagainya, na'udzubillah min zalik, bimbang kita lah yang bermasalah hati. Jadi terima kasih muslimin muslimat. Macam mana nak semangat dari ibadah? Ikuti ni kita punya circle ni. Lepas ni terus ambil wuduk, terus ambil Quran. Sama ada semangat tak semangat, lepas tu lentuk tidur ke ambil bantal pun, itu nombor 2. Tapi buat dulu kan, ngadap mungkin baca 3 surat tidur, tapi tidur dalam iman. Tidur dalam baca Quran, tidur dalam dengar Al-Quran. Macam tu. Memang kalau nak semangat ni, tunggu semangat. Tak datang-datang. Akhirnya tak beramal. Nak datang, kena paksa diri, nanti semangat datang. Okey, terus berjuang sahabat-sahabat semua. Saya, Ustazah Asma Harun, sahabat seperjuangan anda, sahabat dunia dan akhirat, sahabat syurga. InsyaAllah berjuang sama-sama ke syurga. Saya kakak kepada adik-adik, saya adik kepada kakak-kakak, saya anak kepada ibu-ibu dan ayah-ayah. Subhanallah, kita bersaudara se-Islam, sama-sama berjuang untuk syurga. Dan paling utama, saya adalah sahabat dunia akhirat. Bukan guru dengan pelajar ya. Sebab saya tak layak jadi guru. Saya lebih suka jadi sahabat tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, salam sayang, salam kasih 2 Ramadan. Bertemu lagi dalam kuliah Riyadhus Shalihin pada pagi besok. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lepas ni ya, terus berada dalam live yang terbaru.